Kudrat, iradat, samuk, bahasa kalah tu Tuhan bukan kita. Jangan kata sifat kita. Dia kata orang saya dia kata Tuhan with kita. Boleh tak sifat yang qadir tu beri kepada yang baru? Cuba cari kok dalam kitab kok mana-mana, tanya orang tahu kok. Boleh tak sifat yang qadim diberi kepada yang baru? Boleh. Kalau hak tu lagu mana siapa dia rasa boleh. Kita bahas supaya kita boleh faham. Boleh ke tidak? Kita kata tak boleh. Apa tak boleh? Dia tak boleh dia bagai mustahil. Jenis mustahil nak boleh guhana. Jenis tak mungkin berlaku. Jenis tak mungkin berlaku bagai mustahil. Boleh? Lebih kurang lah tu. Bagai mustahil tak mungkin berlaku kan? Macam tadi lah. Tapi dia nyatakan ke kita. Nyata. Nyata di kita. Apa nyata di kita? Soalan, apa nyata Tuhan tu di kita? Nak nyata wujud Allah lah. Nyata wujud Tuhan. Nak menunjuk atau dalil atau burhan. Adanya Allah, kudratnya Allah, kehendaknya Allah. Nak tunjuk dia bukan tunjuk kita. Sebab nak pergi Kuala Lumpur lah. Hak lebar-lebar tu berjalan ke Kuala Lumpur tu. Bukan nak royak Kuala Lumpur. Royak dalil lagi baru. Dalil. Jangan kata Kuala Lumpur. Lah gitu lah. Misal, dah supaya. Begitu juga bahawa kita ni yang kata di puak-puak wali 9 tu. Ataupun setengah ahli tasawuf dia kata kita ni seolah-olah sebuah wayang kulit. Wayang kulit itu kata-kata letak wayah lah atau pak daga. Pak daga nyanyi, pak daga dapat, pak daga buat tu semuanya tok dalam. Tak ada pak daga tu buat. Sebab apa? Sebab pak daga tu tidak hidup mampu. Apabila mampu dia nak buat apa tak ada. Pas yang bergerak tu tok dalam. Tok dalam bergerak lah. Pak kita lah. Gerak ni pasal apa? Pasal nyata di kita nyawa. Nyawa tu bukan apa dia? Rahsia hayat. Hayat tu bukan apa dia? Sifat Tuhan. Pas duduk mana? Duduk di Tuhan. Sifat Tuhan. Dia tak duduk kita. Cuma bila dinyata di kita tu, maka wak gelar kita katalah nyawa napa. Alah gitu je lah. Sebab tu Tuhan kata tu, kuliru min amri rabbi. Kalau orang tanya ruh Muhammad, royaklah ruh ni kerja aku. Hak aku. Kerja tu kalau kerja tu dapat jauh sikit. Hak dekat. Hak aku tu. Hidup ni hak aku. Bukan hak makhluk tu. Sifat aku tu. Tidak sifat makhluk. Jadi, lagu tu lah. Lebih kurang. Lagu mana-mana. Bukan dia mau bahas saya. Bahas tu nak suruh dia mau faham. Nak suruh dia mau pulak pegang. Jangan pula tak bahas pada tuduh. Dan ni tak betul Ustaz. Jangan kita terbuka supaya kita ni tidak jadi syirik kepada Allah. Taklah gitu ya. Tak wajib belajar sifat 20 dan boleh kenal Allah. Selain belajar sifat 20 boleh kenal Allah. Apa komen Ustaz? Ni maaflah tidak komen saya dah. Saya ambil daripada kitab juga. Gini. Sifat 20 ni susah payah. Susah payah untuk guru kita, ulama kita. Hasan Ansari dan Al-Mansur Mutridi ni susu. Dia susu untuk dia ambil daripada Quran. Dia hak 20 sifat, hak dia jelas ni meliputi semua dah secara umum. Orang panggil secara mujmal. Umum, hak semua sifat-sifat Tuhan, hak kita nak bahas tu termasuk dalam ni belakang. Kita ingat dah sifat kita ada ni je bukan. Lain pada sifat kita tu sifat Tuhan belakang. Pas sifat Tuhan belakang tu terkandung dalam sifat 20 ni. Lagu mana kalau tak ngaji sifat 20? Tak ngaji sifat 20 tak kenal Tuhan, tak kenal guna. Sebab itulah jadi lawan cabaran tak ngaji sifat 20. Tuhan kata innallaha ala kulli syai'in qadir.
Sesungguhnya Tuhan je berkuasa atas makhluk. Kita duk kata pemerintah berkuasa, orang ni berkuasa, orang tu kuasa, dia ada kuasa tu, buat nyanyi kita tu. Jadi kita duk pegang buat nyanyi tu makhluk, buat nyanyi kita tu makhluk. Kita tak pegang makhluk buat nyanyi kita tak atas kehendak Allah tu tak pegang. Maka jadi syiriklah kita. Makhluk buat nyanyi kita pun kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tak izin, tak jadi. La tataharraku zaratun illa biiznillah. Jadi kena pegang molek. Cuba waktu ayat-ayat aku hak mana? Hak kita kata, kita buat ni boleh jadi. Tetapi adalah Tuhan sini kitanya. Lagu mana? Tuhan kata, kalau benda tu, ma'asobika hasanatin paminallah. Bagi apa yang daripada Allah tu baik. Benda tu lah baik je. Jadi, Tuhan kata, kalulah benda tu daripadamu mikir, pendapatmu, mu rasa. Inilah kejahatan. Sebab kita buat tu berdasarkan rasa. Berdasarkan kita fikir betul. Sedangkan, hak betul ni Tuhan. Kalau kita buat tidak serupa hak Tuhan betul, tak usah kata betul lah kita belok. Tak betul. Tak apa buat hak lagu ni. Tak serupa dengan Tuhan pun moga betul. Lah ni yang berkucah ayah tu lah betul lah. Kita kata, orang kafir pun baik. Orang kafir baik kita kata. Kau baik buat dia pun sedekah. Mana sah sedekah orang kafir? Cuba tanya balik dia. Mana orang kafir ni, dia segi pekohnya sah sedekah dia. Sebab orang kafir ni tidak sah sedekah dia. Sebab itulah kalau orang kafir kita panggil derma ke, kita tak panggil sedekah. Tapi lah ni, kerana orang tinggal agama, orang jual agama, orang kata orang kafir pun sedekah. Tak sah sedekah kalau dia tu kafir. Sah sedekah bila dia tu Islam. Enggak sembelih. Kita kata dia tu sembelih babi. Lagu mana? Tak sah, bukan sembelih tu potong. Sebab sah sembelih ni Islam. Inilah mana lah banyak kita kecek dengan kita tinggal syariat Islam. Kita kecek tinggal. Benda tu bukan. Orang kafir buat baik. Katalah Dewi Derma ke apa. Di segi adat kita kata baik. Tetapi di segi Tuhan, dia panggil batil. Apa makna batil? Sia-sia. Dia bui tak bui pun sia-sia. Kecuali apabila dia peluk Islam. Apabila dia peluk Islam, segala hak dia bui mula, Tuhan kira sebagai sedekah, baru kira sebagai sedekah. Baru kira sebagai bermanfaat kepada dia, boleh pahala. Kalau dia orang kafir, tak ada orang kafir buat boleh pahala, tak ada. Kau ada hadis ke ayat Quran kata, sesungguhnya kebaikan orang kafir boleh pahala. Sesungguhnya orang kafir boleh masuk surga. Ada satu ayat. Adanya orang kafir neraka lah. So kafir orang Islam lagi neraka. Islam munafikin neraka, Islam fasik neraka dulu. Hak selamat Islam mukmin ya. Kau lagu mana? Cuba fikir sikit. Ada orang kata nak kenal Tuhan ni padan dengan kul huwallah. Ada orang kata gitu. Tuhan ni tak payah ngaji sebab 20. Dia ada kul huwallah padanya. Okey baik. Tuhan kata kul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, Tuhan tu so. Cuba kau yak so lagu mana? Sebab itulah lah dia ajar mu cek kat jari so. So tu so lagu mana? So jari ke? Tabu buatlah kelakuan akak so. Tetapi bukan hak ni, bukan so ni. So lagu mana Tuhan tu? Ada hak boleh. So lagu mana Tuhan tu? Cuba kau ya. So tu so lagu mana? So tak ada lah, maksudnya tak ada benda lain, dia adanya. Sebenarnya dia wujudnya. So tu so berapa? So tu so Tuhan. So Allah. So berapa? So Tuhan ni mana ni? Pegang dah. So zat, so sifat, so asma. Ni akhirat lah. Dari ni kita situ pula lah. Wahdatul wujud tadi.
wadah tu qul Allah tu lah. So pada asma, pada af'al, so Zat pada sifat apa asma. mana Zat kita sifat segi apa asma. pergi kepada wahdatul wujud tadi. Maknanya ada kaitan kedua tu. Memanglah. Dari segi akidah, dari segi pengengai mata hati kita, wajib kita wahdatul wujud. Dari segi kecek kira pekoh itulah nak menyatakan hamba. Ya kita semaya puasa roha ni nak menyatakan hamba. Hakikatnya dia ada. Tapi kerana nyata hambanya, dah hamba duk makan, hamba duk Tuhan tidak makan. Apa ni duk milih ikut perasaan. Cadangan gitu lagi ni, angin-angin begitu, angin-angin begini. Kerana ada hak ni lah. Supaya hak angin hak ada ni menyatakan kita ni hamba. Nak duduk hamba, kena duduk di Muhammad. Kalau tidak duduk di Muhammad, bukan hamba. Sebab Tuhan aku Muhammad tu sebagai hamba. Jadi kena duduk di Muhammad. Apa makna duduk di Muhammad? Ikut sunnah dia lah. Ikut hak dia royak. Sebab hak dia royak tu hak Tuhan belakang. Tak ada pendapat dia, sahabat pun tak ada. Tak ada hak dia main rasa, main kalu-kalu, main tetapi, tak ada. Hak dia royak kita ni 199.999 ada. 100% daripada Tuhan. Sama ada kecek pe dia, keluar dia, hati dia, gerak dia, semuanya daripada Allah. Allah gitu je lah. Jadi kalau kita boleh duduk seperti tu, makna itulah duduk sebagai hamba. Kau lagi mana? Cuba soal lagi kak. Saya pun tak kerti juga ni. Soal. Kita duduk pegang lah. Kita duduk kita nak mengenal Allah kan. Kita pegang ni boleh jaga. Tidak bergerak suatu zarah pun kecuali dengan gerak Allah. Kita pergi hak tu pun tak apa dah. Hak tu lah wajib pegang. Hak tu lah kena pegang. Asabika min sayyiatin famin nafsik. Tadi. Tak teringat tadi. Boleh demo ni pegang tidak bergerak satu zarah bergerak Allah. Ada seumur dalam hati dia. Gapo jadi pun Allah belakang. Tapi dia pegang situ lagu mana? Nak pegang situ kok kena pegang bahawa kehendak Tuhan berlaku. Kita ni berlaku begitu. Sebab kita ni makhluk. Makhluk ni hak dia buat. Sebab wayar kulit tadi. Wayar kulit tetuk dalam buat. Bila tu dalam buat bergerak butuh dalam. Kecek butuh dalam. Menyanyi butuh dalam. Alah gitu lah. Tapi duduk di kita ni kena itu sikit lah. Jangan bernampak serupa kita dengan Tuhan ni. Mana kalau duduk di kita. Kena sebut gini. Boleh kecek tu Tuhan. Kena sebut kehendak Tuhan. Kena lembut gitulah. Dia kata kecek tu Tuhan. Nama kata kita kecek Tuhan. Jadi kasar doa. Nanti kena kata, kalau kita boleh kecek Tuhan, boleh dengar Tuhan. Kalau kita boleh buat semuanya. Kehendak Tuhan berlaku. Dari bunyi pun lembut. Orang pun tak kata salah. Ada orang kata salah kalau kita kata gitu. Kita ni boleh dengar kehendak Tuhan, boleh buat Tuhan. Ada orang marah kita. Kalau ada, cuba marah. Tapi sebenarnya dia kan sebenarnya. Kalau kita kembali pada tadi tidak bergerak arah apa, dia dah lah. Sebenarnya. Nak tahu ya, nak akidah, nak pegang, nak bawa mati ni. Ustaz. Kita bawa hak ni lah, nak pergi ni. Ustaz ada kata ilmu tasawuf ni, ilmu kedokteran ni, ilmu tinggi untuk orang tinggi je. Orang kena balik. Tak juga tu. Inilah ulama suk duk jual. Ulama suk, ulama jahat duk jual. Ngaji tasawuf ni ilmu tinggi. Malaikat dia tanya Nabi tu 3 perkara dia tanya apa? Pertama, wal Islam. Apa jelas? Yang kedua, mahwal apa dia? Yang ketiga, mahwal ihsan. Ihsan ni tasawuf lah. Apa dia tanya 3 ni? Sebab dia suruh hamal lah tu. Malaikat nak rayak. Muhammad merayak kepada umatmu ni 3 ni kena ada. Wajib ada. Bukan kena tu. Tidak wajib. Kena akan jadi syirik kepada Allah. Kena ada 3 ni.
Jangan main-main. Kau ada ke dalam pekoh kena ada 3 straight. Kalau dalam akidah kena duduk di hakikat, kurang-kurang. Itu apa ni akidah dalam keiman kena duduk di hakikat sepenuhnya. Kalau dalam amalan kena duduk di 3-3 tu. Tu hawi pinjak kita kudrat. Tidak banyak kecek lagi tu. Boleh tak tu hawi pinjak kita kudrat dia. Habislah kita. Bukan tak boleh, mustahil. Bukan tak boleh, mustahil. Mustahil kudrat tu dia pinjak kita. Mustahil. Ingat gitu. Bahalah apa mustahil. Sebab tak mungkin berlaku. Benda yang kau dia duduk di mudah. Duduk di benda baru. Tak mustahil. Siapa dia kata? Semua ulama tasawuf. Ulama usul dia kata begitu. Tengoklah dalam Faridah nak kita akan bertemu lah ni. Dalam Faridah kita akan bertemu. Kalau ngaji Aqidatul Najim kita bertemu. Apa kita yang berkaitan dengan usuluddin ataupun yang berkaitan dengan tasawuf, kita akan bertemu dalam itu. Boleh tak? Fikir-fikir tulis. Kalau surah taruh tulis. Ni kata ni salah ni. Tulis dulu. Kita bicara lah. Tak boleh minggu ni lepas. Selagi ada hayat kan. Kecuali mati tak ada arah lah. Walaupun kita belajar, tapi dia benda baru setiasa baru tu, mari hak baru kita. Begitulah belajar tu. Kita rasa macam malam baru ngaji benda, tapi dia baru mari semua dia refresh refresh. Itulah. So orang lama ni bahas nak tolong hak baru ni. Dah gitu je. Bukan kita reti, tapi hak lama ni biasa duk dengar banyak, boleh kata lah, tu je lah. Bagaimana tu? Kalau tak belajar tak boleh masuk syurga ke? Gini, syurga ni hak Tuhan. Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan lagi, apa ikut dia lah. Apa kita nak soal syurga neraka-nya? Kita ni hamba. Hamba ni dia tak soal apa ni token nak gaji ke tak seri gaji. Sebab dia hamba. Buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan lagi. Ikut Tuhan lah untuk mana kita ni. Tu kedudukan orang tasawuf. Kedudukan orang syariat, dia nak pahala. Tak boleh marah lah kau. Budak-budak masa dia ada. Suruh kena wicak kelak, kena ada mengupa. Baru dah dia buat. Kalau tak ada mengupa, dia tak say. Sebab tu lah ni masjid budak suruh ramah. Kena buat jamu malam Jumaat ada jamu makan ke. Baru ramai pergi masjid tu. Bahasa dia, di kelas dia tak boleh nak marah. Jangan kita kata bahasa popok ni ada jamuan apa. Jangan. Sebab kelas dia kena jamuan baru dia mari. Kelas orang tasawuf ni, dia tak say belakang dia tu. Sebab dia tak say. Dia buat apa? Buat ibadat buka pahala dia. Sebab pahala tu makhluk. Yang dia naknya Allah Ta'ala. Ya apa Allah. Mari uji apa Allah. Kita kata kita ada mari piti, mari samak boleh bomo. Tidak kata kita ni kalau boleh lah kalau kita ni dah sedar. Apa hak tu yang uji tu tak sambil lah kecuali kena dia, kasih ke dia, sayang ke dia, rindu ke dia hak tu kita nak benar. Ya kita start masa ni dalam kerinduan kita kepada Allah Ta'ala. Nak situ. Apa yang kita nak ke makhluk dia? Kenapa makhluk boleh tolong kita? Orang kaya betul. Ramai-ramai dah kaya. Mati tinggal habis, ada bawa sabuk. Kalau boleh masuklah kereta-kereta dalam kubur tu. Kebanyakan kita je. Kebanyakan kita duk beramal lah ni. Duk beramal nak ke syurga. Nak ke pahala cikgu. Sebenarnya bukan situ tujuan utama dia. Kita nak kenal Allah sebenarnya. Bila kenal Allah tunjuk neraka kita, gapo kita. Kalau kita rasa nak dapat sebenarnya bukan kita rasa, dia rasa ke kita. Kita nak kenal pada Allah. Yalah, jangan marah lah ke dia. Jangan kita marah, buat amal nak buat jangan. Biar dia kelah dia, lah kelah budak nak cak kelak, cak kelak. Apa? Lah gitulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Boleh Ustaz Mak jelas berkaitan dengan
berkaitan dengan tauhidul fil ibadah, tauhidul fil doa. Tauhid dalam ibadah, tauhid dalam berdoa. Ibadat dan tauhid dalam doa. Lagi itulah tauhid dalam ibadat, maknanya kita biar nyata Tuhan saja. Tauhid dalam doa biar kita nyata bahawa Tuhan aja yang boleh minta doa, dia Tuhan aja boleh beri doa ni. Gapo ni. Sebab kita nak doa bergerak geri dia berlaku. Bukan gerak geri kita. Cuma duduk dia orang hakikat. Kalau duduk orang syariat, dia kata dia lah nak buat. Adik kita jangan kita menyalahkan orang syariat sebab dia duduk situ. Pas kita buat apa duduk situ syirik. Masalah saja. Ni yang kena bahas ni. Kalau boleh pokok kita ni bahas, apa duduk situ syirik? Kalau kita kata kita minta doa, syirik. Apa syirik? Dah kita nak minta doa. Tetapi duduk di orang hakikat. Kita tu siapa? Kita kata kita ni siapa? Kalau duduk terguling, tak ada nyawa, kita lah kita. Hak mampu ke? Hak mati ke? Tak lah. Jadi, dah kita tahu tu, apabila mati tu, kita mati dah. Jadi yang hidup ni siapa dia? Yang menjadikan hidup ni. Jadi apabila kita mati lah gitu, tilik, nyatalah yang menghidupkan ni Allah, yang mematikan Allah. Dah dia apa kita kata kita je. Kau kita nak jadi Tuhan. Kena duduk situ. Kecuali kita nak jadi Tuhan, kita kata aku hidup, aku mati. Sebab dia duduk situ, tak ada arah lah. Itu ni kita ngaji hakikat, maka kita kena faham dari segi hakikat. Dia hak syariat tu kau ada ke? Kalau dari segi fiqh kita kena ada. Dari segi akidah kena tak ada benda ni. Kena tak ada syariat dengan tarikat ni. Ya adanya kalau boleh hakikat setiap masa. Apatah lagi kan boleh duduk di ma'rifah. Lagi itulah. Allah alam. Lagi tu. Lagi kalau berkaitan dengan bakok dengan fana ni, kalau kita dengar daripada ada orang ulama cerita, dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu fil bakok, arafa nafsahu fil fana. Maknanya kita bagi siapa kenal Tuhan yang kekal, maka dia kenal diri dia yang fana. Jadi kalau kita ni kenal Allah, mana kena kata kita kenal Allah, sebab man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kita kenal diri kita ni, kita tahu apa dia. Kita kena tahu dah sifat nafsiyah dengan ma'ani hak nyata di kita ni. Sifat wujud, sifat haya, ilmu, kudrat, iradat, samak, bahasa kalah hak nyata di kita ni, hak siapa? Tu suruh kenalnya. Tu dari segi sifat. Dari segi perbuatan pula. Kita boleh buat ke kita daripada air mati? Kita boleh buat ke? Tu semata-mata Tuhan. Payah kita dah agah mana dah kita tahu dah. Jadi lagi ni besar, sehat, segar ni Tuhan. Kalau Tuhan nak tarik, yang baru demam, sakit, apa nama, loh ni, apa ni, stroke, macam-macam kata. Apa ni, kecil manis, kerak kaki ke apa. Ini semua kerja Tuhan nak mengajar kita, nak rayak kita supaya kita kenal dia, ingat ke dia. Ingat ke dia, ikut dia, nak buat guna kita. Bukan kata kalau ingat ke dia, tak kena sakit, dah. Tetapi kena sakit pun ingat ke dia. Tidak cara ke muka lain, ingat ke dia aja. Kita ni ingat ke dia, kasih ke dia, sayang ke dia, ada situ. Jadi, apabila nyata diri kita lagi itulah, dia panggil fana. Fana ni makna tak ada di balik kita. Hak nyatanya Allah. Tetapi kalau makan bakar, sekali kita tengok kita, sekali kita tengok Allah. Dia boleh asing dia. Dia boleh beza ni antara makhluk dengan Allah. Mana tengok ni, kalau tengok apa nama ni, jirim jisim tepat, makhluk. Tu kita kena, kalau tengok merah, biru, kau hijau, kau cerah, gelap, makhluk. Jadi, dia nampak, tapi walaupun makhluk, ni kerjaan Tuhan. Jadi makna dia tak putus dengan Tuhan.
Ini orang duduk makan bakar, lain. Ha? Ada duduk makan syariat ni, kalau duduk makan syariat lagi kok. Kenapa kita belakang lah? Tak ada saja. Alah itu. Waktu kita minta jauh lah. Dia nyata Tuhan pada setiap masa. Kalau boleh minta siap malam. Ha? Tak boleh nak buat guana. Muka-muka hak kita. Bukan sejak kita. Alah kita tak cuma je. Hak nyata minta. Minta lah. Hak nak minta sebab dia ada. Nak kata guana. Ha. Cuma kecap kira lah. Jadi hamba ni tempat yang tertinggi. Hamba ni makna dia tak kira dah dengan benda lain dengan tuan dia. Itu makna hamba. Apabila kita duduk situ, insya-Allah lah banyaklah Tuhan akan buka kita, tunjuk kita. Sebab kita tak erti, kita bodoh, kita hina, kita gapo. Atas dia lah belaka. Pentadbir dia. Lah itulah lebih kurang lah. Jadi alhamdulillah malam ni walaupun lebih masa tak apalah. Alhamdulillah. Jadi syukur kita kepada Allah kerana perbincangan malam ni pun banyak. Mudah-mudahan memberi pihak kepada orang baru lah. Orang baru-baru ni supaya boleh bertanya. Kita boleh amal. Ya itulah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Dan jadilah ilmu yang bermanfaat ini amalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami semua ni hamba yang ingat kongsian ya Allah. Yang menyebut kongsian ya Allah. Ya zikir kepada kongsian ya Allah. Ya rindu denda kepada kongsian ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallah.